Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Pahang edisi malam 12 Julai 2021. Bersama saya Janah Kamaruzaman. Pemberian suntikan vaksin di Pusat Pemberian Vaksin PPV, Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah akan dijalankan pada skala penuh pada Rabu ini. Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang, Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak berkata, ini berdasarkan kelancaran proses pada hari pertama ini. Ya, ini hari pertama PPV integrasi ini beroperasi di Dewan Jubli. Setakat ni berjalan seperti dirancang lah, tak ada isu dan kita nampak efisien seperti yang dirancang. PPV ini mempunyai keupayaan untuk setakat ini dirancang untuk 1,600, tapi sebenarnya untuk hari ini dan besok kita beroperasi untuk 1,000 vaksin ni dan semua berjalan dengan baik lah. Mula-mula tidak ada sedikit masalah, tapi semua dah dalam tempoh yang singkat mereka dapat menyesuaikan. Jelas beliau, setakat ini pihaknya merancang seramai 1,600 orang akan disuntik pada Rabu ini, tetapi untuk hari ini dan esok pihaknya memberi 1,000 vaksin dahulu. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas melawat pengoperasian hari pertama PPV di Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah di Kuantan hari ini. Turut hadir Timbalan Setiausaha Kerajaan Pahang Yang Hormat Datuk Zakaria Ibrahim, Ketua Penolong Pegawai Daerah Kuantan Encik Muhammad Yusri Muhammad Noor dan Pengurus PPV Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah Dr. Rukini Hashim. Sementara itu, beliau berkata dos tambahan sebanyak 440,000 kepada negeri Pahang yang dipersetujui oleh Kerajaan Persekutuan sebelum ini telah bermula pada hari ini secara berperingkat. Sehubungan itu, beliau berkata Pahang telah mencapai tahap minimum untuk kekal berada di fasa kedua Pelan Pemulihan Negara PPN dengan kira-kira 13% penduduk negeri ini telah menerima suntikan vaksinasi lengkap. Katanya sebanyak 166,536 individu di negeri ini telah lengkap menerima 2 dos suntikan vaksinasi COVID-19 di negeri ini setakat ini. Pejabat Dewan Negeri Lancang sentiasa menyemak senarai penerima bakul makanan bagi memastikan agihan bantuan terbabit menyeluruh selain mengelakkan pertindihan nama penerima yang sama. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Kebudayaan Alam Sekitar, Peladangan dan Komoditi Negeri Pahang dan yang juga Ahli Dewan Negeri Lancang, Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syakar Haji Samsudin berkata, usaha ini perlu bagi memastikan bantuan bakul makanan yang diperuntukkan oleh kerajaan negeri dapat diagihkan secara menyeluruh dan semua pihak yang layak dapat menerimanya. Mereka boleh boleh datang dan hantar dan kita akan cek dari segi status sama ada mereka pengundi atau tidak, sama ada mereka ini bermustatin di sini atau tidak, sama ada mereka pernah dapat atau tidak, semuanya kita rekodkan. Ini sebahagian daripada usaha kita nak pastikan bahawa semua mereka yang berada di Temerloh yang memerlukan lah. Sebab Temerloh ni ada 75,000 pengundi kan. Dia ada lebih kurang dalam lebih daripada 2,000 rumah, 3,000 rumah. Jadi it's impossible untuk kita bagi ke semua orang lah. Cumanya kita nak pastikan bahawa semuanya akan kita bantu tolong, insyaAllah. Beliau berkata demikian ketika dihubungi Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM berhubung penyampaian bantuan bakul makanan secara pandu lalu di pekarangan Pejabat UMNO bahagian Temerloh kepada masyarakat India semalam. Katanya bantuan tersebut bukan sekadar memfokuskan kepada sesetengah masyarakat saja, malah menyeluruh termasuklah kaum Melayu, Cina dan orang asli yang benar-benar memerlukan bakul makanan ini. Kes COVID-19 di negeri ini mencatatkan peningkatan kepada 314 kes hari ini berbanding 300 kes semalam. Berdasarkan maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, daripada jumlah itu, Kuantan merekodkan kes tertinggi berbanding daerah lain dengan 141 kes diikuti daerah Bentong 36 kes.
Selain itu, Temeloh mencatatkan sebanyak 34 kes, Pekan 30 kes, Jerantut 26 kes, Maran 18 kes, Lipis 12 kes, Bera 11 kes, Cameron Highland 3 kes, Rompin 2 kes dan Raub 1 kes. Antara kluster aktif yang dilaporkan ialah kluster Pasar Kemunting, kluster Indra Mahkota, kluster Industri Benus, kluster Industri Bypass Gebeng, kluster Kilometer 22, kluster Kailan Trikap, kluster Kampung Lada, kluster Lorong 4 Jerantut, kluster Meranti Indah, kluster Selindang dan kluster Rantau Kenanga. Orang ramai diminta agar terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan, terutama kawalan kendiri bagi memerangi COVID-19 di negara ini. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hasanah Ibrahim Alam Shah, Ibni Al-Sultan Abdullah Raayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan bercemar duli menyantun 11 keluarga di sekitar Kampung Pandan di Kuantan semalam. Kebanyakan mereka terdiri daripada golongan memerlukan seperti ibu tunggal OKU dan pesakit-pesakit yang memerlukan rawatan berskala. Atas keprihatinan dan cakna, baginda telah mengurniakan sumbangan tunai dan beberapa barangan asas kepada keluarga-keluarga ini di samping beramah mesra bersama ahli keluarga. Baginda berpesan kepada semua agar terus mematuhi SOP dan mendoakan agar semuanya dapat kembali pulih seperti biasa. Turut hadir mengiringi Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Rasa Melayu Pahang MUIB Yang Hormat Datuk Ahmad Hairi Husin dan Pengurus MUIB Cawangan Kuantan Ustaz Muhammad Khairuddin Husin. Seramai 13,154 pelajar orang kelainan upaya OKU dan 2,169 warga emas berumur 80 tahun ke atas yang berdaftar di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menerima bantuan RM250 secara one-off menerusi program bantuan prihatin Pahang BPP yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang baru-baru ini. Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Negeri Pahang, Encik Zuhaira Zainul Abidin berkata, BBP ini telah mula diberikan kepada golongan sasaran seperti warga emas dan pelajar OKU yang berdaftar di bawah JKM. Beliau berkata sebanyak RM3,288,500 telah diperuntukkan untuk 13,154 OKU, manakala sebanyak RM542,250 telah diperuntukkan kepada 2,169 warga emas yang berumur 80 tahun ke atas yang berdaftar di bawah JKM. Jelas beliau, bantuan ini membuktikan bahawa Kerajaan Pahang di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang memahami perik jerih masyarakat yang sedikit sebanyak terkesan dengan Perintah Kawalan Pergerakan akibat penularan wabak COVID-19. Beliau berharap bantuan ini dapat meringankan beban yang ditanggung oleh mereka yang terkesan akibat pandemik COVID-19 ini. Pengurusan Air Pahang Berhad PAIP ingin memaklumkan bahawa kejadian pencemaran sumber air mentah telah berlaku di Sungai Pukin di Rompin baru-baru ini telah menyebabkan loji rawatan air LRE Kratung tidak dapat beroperasi. Ketua Pegawai Eksekutif PAIP Encik Saiful Zaini Muhammad Bahari berkata, pencemaran tersebut dipercayai berpunca daripada kolam takungan di sebuah kilang memproses sawit berhampiran di Ulu Kratung runtuh berikutan hujan lebat dan menyebabkan sisa dari kolam takungan tersebut mengalir ke alur sungai. Beliau berkata kejadian tersebut telah menyebabkan sebanyak 11,500 akaun pengguna PAIP di kawasan sekitar Kratung mengalami gangguan dan putus bekalan air. Menurutnya, dalam melaksanakan kerja-kerja pemulihan, PAIP telah mengambil tindakan segera dengan menyediakan bantuan penghantaran air bersih kepada pengguna secara berperingkat. Sebanyak 28 buah lori tangki air telah digerakkan dan 300 buah tangki statik telah ditempatkan di kawasan yang terjejas bagi membantu pengguna yang terjejas menerima bekalan air bersih di sepanjang tempoh gangguan yang berlaku. Beliau juga berkata PAIP ingin menasihati orang ramai supaya menggunakan air dengan secara berhemah dan menjaga kelestarian sumber air dengan tidak mencemarkan saliran dengan bahan buangan seperti sisa pepejal, kumbahan dan sebagainya dengan memastikan semua air sisa itu dirawat terlebih dahulu sebelum dilepaskan ke sungai.
Sekian Buletin Pahang, edisi malam bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama kami dalam Buletin Pahang, edisi pagi untuk berita-berita terkini di negeri Pahang. Sebelum kita akhiri Buletin Pahang edisi malam, mari kita saksikan keindahan Pantai Cempaka yang menjadi tumpuan ramai. Assalamualaikum.